Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu yang memang hangat sejak beberapa ketika ini, berkaitan dengan skandal LCS. Akhirnya satu soalan diajukan kepada Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yaitu yang juga pengurusi Barisan Nasional, Ahmad Zahid Hamidi. Satu soalan yang telah diajukan kepada Zahid Hamidi, bila Zahid nak saman Raja Petra, soal sayap bersatu. Oke, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini adalah satu isu yang sudah hangat beberapa ketika ini. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, S. Subramaniam, mempersoalkan bilakah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi akan mengemukakan saman fitnah terhadap Raja Petra Kamarudin atau lebih dikenali sebagai RPK. Oke, saudara-saudara, dalam perkembangan yang lain, RPK yang kita tahu memang lantang bercakap di media menyerang kerajaan PHBN, menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut saya, adakah tindakan sebegini dibolehkan? Menyerang dengan memburukkan nama, bahkan sehingga RPK pernah membuat pendedahan di entry terbaru Twitternya bahwa Anwar Ibrahim itu adalah bapak penipu. Adakah tidak tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada RPK? Sekiranya Anda pakar undang-undang, Anda boleh komen di bawah, kita boleh kongsi pendapat. Oke, saudara-saudara, berkaitan dengan skandal LCS. Ahmad Zahid Hamidi ditanya, bilakah beliau mahu saman RPK? Bagi saya, saudara-saudara, bukan pasal LCS saja pun, siapa nak saman RPK pun dipersilakan saman. Ini selepas penulis blog itu ataupun RPK mendakwa Zahid Hamidi menerima sogokan RM67 juta dalam proyek bermasalah kapal tempur pesisir ataupun LCS. Pada hari penamaan calon PRU yang lepas, Zahid berkata dia akan mengemukakan saman terhadap RPK. Oke, saudara-saudara, dalam perkembangan yang lain untuk SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM pernah membuat kenyataan, yaitu azam baki pada 3 November tahun 2022 ataupun pada tahun lepas. Beliau berkata, Suruhanjaya akan bertemu Raja Petra sebelum memutuskan apakah perlu memanggil Ahmad Zahid untuk disoal siasat berhubung kontrak LCS itu. Azam Baki juga berkata, pihaknya perlu meneliti dokumen yang diperolehi terlebih dahulu. Katanya, pasukan SPRM ditugaskan untuk bertemu Raja Petra di lokasi di luar negara yang dipersetujui kedua-dua pihak. Menurutnya, siasatan tersebut merupakan sebahagian daripada siasatan SPRM ke atas kes LCS. Dan pada akhirnya, dakwaan demi dakwaan, penulis blog itu ataupun RPK mendakwa wang itu juga telah melalui beberapa lapisan sebelum sampai ke tangan Zahid. Sebelum membuat tuduhan, RPK perlu membuat ataupun mempunyai bukti atau dokumen untuk mengemukakan tuduhan itu. Jadi saudara-saudara, akhirnya skandal LCS ini kembali lagi timbul di media. Dan adakah SPRM akan benar-benar berjumpa dengan RPK? Bagi saya, saudara-saudara, bukan pasal skandal LCS pun kita dapat lihat bagaimana lantangnya RPK bersuara di media menyerang kerajaan. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa bantu channel ini, kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, ada satu tajuk isu hangat hari ini yang saya nak sampaikan, yang saya ambil dari entry terkini Twitter Raja Petra. Oke, sebelum saya meneruskan, saudara-saudara, berkaitan dengan RPK, Raja Petra bin Raja Kamarudin, saya ini bukanlah tak menyokong dia, tapi saya juga bukan benci dia. Namun, saudara-saudara, apa yang saya lihat daripada perkembangan entry terbaru dan juga yang entry lama Twitter daripada Raja Petra bin Raja Kamarudin, beliau dilihat lantang menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan pernah membuat kenyataan
bahwa kerajaan PHBN adalah pintu belakang. Ini saya tak setuju, saudara-saudara. Jadi pada akhirnya, yang terkini, kita dapat melihat RPK lantang untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, lantang untuk menyerang PHBN, dan sebagainya lah. Adakah beliau ini sebenarnya memang macai PN? Ada juga berkata bahwa RPK dulu adalah macai Barisan Nasional. Namun hari ini beliau telah menjadi macai PN. Dan ada juga dakwaan mengatakan bahwa RPK terima duit daripada PN untuk membuat pos-pos beginilah yang menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, baru-baru ini menurut kenyataan RPK, beliau telah menggelar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Beliau berkata, Anwar Ibrahim bapak penipu. Aduh. Tuan-tuan dan puan semua, setelah RPK membuat kenyataan begini, beliau berkata Anwar Ibrahim bapak penipu. Ini paling saya tak setuju. 100% saya tolak kenyataan ini disebabkan dengan kenyataan daripada RPK begini, kita dapat lihat ini telah derhaka kepada Malaysia, derhaka kepada yang di Pertuan Agong, disebabkan Perdana Menteri Malaysia adalah lantikan agung. Dan pada akhirnya ramai mendakwa RPK lantang di media tapi takut nak balik ke Malaysia. Menurut entry terbaru Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin, Anwar Ibrahim bapak penipu yang ada di dalam akaun bank Bersatu hanya RM20 juta. Kenyataan ini standard Lokman Adam, bukan sepatutnya standard seorang Perdana Menteri. Ini masalah dengan penunggang agama. Menurut RPK sambil berkongsi satu berita artikel dari Sinar Harian, Bersatu digesa, perjelas lebih RM300 juta dalam akaun Anwar. Jadi saudara-saudara, terdapat banyak spekulasi. Ada yang kata baki duit akaun Bersatu 40 juta, ada yang kata 20 juta lebih. Namun yang kita tahu, dana politik RM300 juta daripada 10 kontraktor itu satu spekulasi yang dinyatakan oleh beberapa penganalisis politik, bahkan media juga sudah melaporkan perkara ini. Jadi saudara-saudara, mengenai kenyataan daripada RPK yang beliau kata yang ada di dalam akun bank Bersatu hanyalah RM20 juta. Persoalan yang pertama, dari mana RPK tahu hanya tinggal RM20 juta? Disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan bahwa RM300 juta dalam akaun tidak semestinya yang dibekukan RM300 juta. Seperti yang kita tahu, SPRM akan menjejak 260 juta. Bermakna RM40 juta di dalam akaun Bersatu. Tapi akhirnya semua itu menjadi spekulasi dan kita menantikan jumlah yang betul-betul accurate di dalam akaun Bersatu. Tapi ini membawa kepada satu keadaan ataupun satu situasi yang kita dapat lihat, terdapat salah laku ataupun terdapat pelanggaran undang-undang di dalam Parti Bersatu disebabkan SPRM membekukan akaun Bersatu.